Waktu ini kita akan ada rancangan Faraid ya bersama yang berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim bin Wan Harum. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana Ustaz? Dari rumah. Dari rumah. Selamat sampai ke konti baru kami. Ya, saya. Nampaknya ceria lah. Ceria? Konti ni. Ya. Mesti ceria semua. Kita pun naik semangat lah ni. Ya. Okey Ustaz, hari ni rancangan Faraid kita bertajuk cara pembahagian harta. Cara pengiraan. Cara pengiraan Faraid ya Ustaz. Ya, saya. Jadi selama beberapa minit kita akan berhenti pada 6.50 petang. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih Am. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ni dapat kita sekali lagi bersama-sama dalam membincangkan tentang ilmu faraid kita ni. Berselang-seli dengan Tuan Haji Ahmad Syukri. Jadi minggu lepas dia, minggu ni saya. Minggu depan ni mungkin dia pula kot agaknya. Ya. Begitulah bergile-gile selang seminggu, kecuali masing-masing ada urusan yang tak dapat dielakkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, petang ni saya bercadang nak bincangkan tentang kaedah pengiraan. Sebabnya saya dapati ramai jugalah orang yang ataupun waris-waris yang mari jumpa, datang berjumpa dengan saya nak minta mengira. Nak minta kira. Kadang-kadang saya tengok pengiraan tu simple sangat. Tapi tak berani. Takut salah. Sebab tak erti nak kira ni. Ya, takut salah. Rupanya ramai juga yang mari. Tak bawa bitih lah. Cuma mari nak suruh kira je. Kalau bawa bitih berat sikit lah. Ada hak ribu-ribu tu nak suruh kira ni. Baik. Jadi saya ambil inisiatif untuk pada petang ni respon kepada soalan-soalan atau pertanyaan-pertanyaan daripada waris berkenaan dengan macam mana cara nak mengira nak bagi duit ni. Selalunya nak bagi duit lah. Ya, kalau bagi tanah taklah nampak sangat cara nak pengiraan tu. Mungkin itu pengiraannya akan dibuat oleh Pejabat Pembahagian Pusaka. Jadi dalam buku pengurusan dan pembahagian harta pusaka kita ni, yang buku ni muka surat 224. Baik. Kaedah pengiraan. Kalaulah seorang mati meninggalkan anak lelaki sahaja, seorang anak lelaki, kita kena tengok juga dari segi hukum faraid. Anak lelaki ni dia mendapat ansabah binafsi. Ansabah ni maknanya kalau dia seorang, habis boleh ke dia? Betul lah tu. Kalaulah anak lelaki lebih pada seorang, 3 orang misalnya, nak kira guna kan? 3 orang. Nak kira guna, nak bagi guna. Orang kata nak lelaki 2 bahagian. Hak ni yang jadi keliru ni. Betul ke? Kalau nak lelaki 2 bahagian, dia bagi 6. Dia kata bagi 6, maknanya 3 orang ni 2 bahagian. Yang ni kurang tepat. Sebenarnya kalau anak lelaki 3 orang, bagi 3. Dia dapat sebahagian seorang, bukan 2 bahagian. Dah yang kata lelaki dapat 2 bahagian. Lelaki dapat 2 bahagian kalau bersama dengan anak perempuan. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Ni lelaki belaka ya? Tapi kalau lelaki belaka, 5 orang bagi 5. Duit ada 100,000. Bagi 5. Jadi seorang dapat 20,000. Okey. Itu yang pertama. Kalau si mati meninggalkan anak lelaki sahaja, katakan ya. Okey. Kalau si mati meninggalkan anak perempuan, kalau dia seorang, dia dapat setengah. Bagi dia setengah. Itu senang je lah. Cuma tu kita nak kena tahu bahagian dia tu. Dia dapat berapa. Tapi kalau anak perempuan lebih daripada seorang, dia mendapat 2/3. Contohnya kalau anak perempuan 2 orang, 2/3 bagi 2.
Tiap-tiap seorang dapat 1/3, 1/3. Mhm. Dan kalau anak perempuan ada 5 orang, 2/3 bagi dengan 5. Contohnya, si mati ada meninggalkan duit 3,000 dan ada anak perempuan 5 orang. Jadi 3,000, anak perempuan 5 orang dapat 2/3, maknanya dia dapat 2,000. 2,000 ni kalau 5 orang bagi dengan 5. 2,000 bagi 5, tiap-tiap seorang dapat RM400. Okey, yang tu senang kan? Hang pun angguk je mari ni. Okey. Sekarang ni kita nak tengok dalam keadaan selalunya ada yang mari jumpa saya lah. Selalunya masalah anak lelaki dengan anak puan. Ni paling simple. Pengiraan yang paling simple dalam ilmu faraid kita panggil as-sabah, pengiraan as-sabah bil ghairi. As-sabah bil ghairi ni bermakna apabila bersama lelaki dan perempuan dalam ranking yang sama, mana kalau anak lelaki dengan anak perempuan, cucu lelaki dengan cucu perempuan, kalau adik-beradik lelaki dengan adik-beradik perempuan. Jadi dia mesti ranking yang sama, anak dengan anak. Jadi kalau ada lelaki dan perempuan, tertakluk kepada pembahagiannya tertakluk kepada as-sabah bil ghairi. Hak lelaki 2 bahagian, hak perempuan 1 bahagian. Kalau si mati tinggal seorang anak lelaki, seorang anak perempuan, hang boleh agak tak nak bagi ke mana? Ni simple kan ni. Kalau hang tak boleh jawab, maknanya inilah di kampung tu ramai lagi tak boleh jawab. Seorang mati meninggalkan seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Hak lelaki 2 bahagian, hak perempuan 1 bahagian. Jadi cara mana kita nak bagi? 2 campur 1. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1, 2 campur 1, 3. 3 tu jadikan pembawah. Maknanya anak lelaki dapat 2/3, anak perempuan dapat 1/3. Okey, faham Okay. Maknanya bagi 3. Kalau duit 3,000 mudah je. Duit 3,000 bahagi dengan 3, jawapan dia 1,000. 1,000 tu untuk sebahagian. Maknanya anak puan dapat 1,000. Dan lelaki 2 bahagian kali dengan 2. Lelaki dapat 2,000, perempuan dapat 1,000. Okay. Kalau anak lelaki 2 orang, anak perempuan 1 orang, nak bagi berapa? Anak lelaki 2 orang, lelaki seorang lelaki 2 bahagian, seorang lagi 2 bahagian, jadi 4. Campur yang perempuan 1 bahagian, jadi 5. 5 tu jadikan pembawah. Jadi anak lelaki masing-masing dapat 2/5, anak puan dapat 1/5. Kalau duit 3,000 bahagi dengan 5, dapat dia 600. 600 ni untuk anak puan. Kali dengan 2 untuk anak lelaki. Jadi anak lelaki akan dapat 1,200. Memang begitu. Hak ni memang kuat belah lelaki ni. Belah lelaki kuat. Orang kata lelaki kuat, betul. Lelaki sekali ganda perempuan. Kalau lelaki dapat 1,200, hak perempuan dapat 600. Satu ketika dulu, ada guru besar mari jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya tahu bahagian anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan sebahagian. Adik-beradik saya lelaki 3 orang, perempuan 4 orang. Nak bagi ke mana, Ustaz? Konek jadi mangsa hari ni. Adik-beradik lelaki 3 orang. Lelaki 3 orang, perempuan 4 orang. 4 orang Nak bagi ke mana ni? Perempuan dapat 1/5 kan? Tengok tu. 1/3. Kurang tepat. Lelaki 3 orang, 3 kali 2, 6. Sebab dia 2 bahagian, tiap-tiap seorang. 2, 2, 2. 2, 4, 6. Dia 6. Hak puan, 4 orang, 1 1, 1, 1. 4. Jadi 6 campur 4, 10. 10 tu jadikan sebagai pembawah. Jadi maknanya anak lelaki dapat 2/10. Anak puan dapat 1/10. Agak-agak duit ada berapa? Berapa ribu? 5,000. 5,000. Kalau duit ada 5,000, kita bahagi dengan 10. Dapat 500. 500 ni anak perempuan. Kali dengan 2, dapat 1,000.
untuk anak laki-laki. Laki-laki. Ini saya rasa satu pengiraan yang paling mudah, tapi kadang-kadang kita teragak-agak untuk benda ni nak buat sendiri. Takut salah. Maklumlah duit ni kan dan salah bagi juga nak minta balik. Ada duit dah. Dah, hak mana yang lebih, hak mana yang kurang, dia mai minta lah. Ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, cuba. Cuba kalau ada pen tu cuba. Okey, tulis ataupun kalau benda ni boleh buat congak je sebenarnya. Saya beri contoh. Si mati tinggal 2 anak lelaki, 2 anak perempuan. Waris lain tak ada dah. 2 anak lelaki, 2 anak perempuan. Berapa bahagian untuk setiap orang anak? Anak lelaki dapat berapa? Anak perempuan dapat berapa? Lelaki 2, perempuan 2. Jadi congaknya 2 kali 2, 4 untuk bahagian anak lelaki. Kemudian 1 kali 2, 2 untuk bahagian anak perempuan. 4 campur 2, 6. Jadikan 6 tu sebagai pembawah. Maknanya setiap anak lelaki dapat 2/6. Anak perempuan dapat 1/6. Kan mudah je. Duit berapa ada? Bagi dengan 6. Duit ada, ni banyak sikit ni. 50,000. 50,000 bagi dengan 6. Kita jawab dah. RM8,333.33 untuk anak perempuan. Untuk anak perempuan. Kali dengan 2, jawapan untuk anak lelaki. Jadi anak lelaki dapat sekali ganda perempuan, iaitu RM16,666.66. Okey, soalan seterusnya. Seorang mati meninggalkan 5 orang anak lelaki, seorang anak perempuan. Berapa bahagian? 2, 10. 5 kali 2, 10 campur 1, 11. Dah nampak dah. Dapat dah tu. Dapat dah. Maknanya bagi 11. Bagi 11. Duit ada berapa? RM20,000. RM20,000. Kau banyak dah ni. Oh, banyak. RM20,000 bagi dengan 11. Bagi dengan 11. Bila kita bagi 11 tu, jawapan untuk anak perempuan. Jadi anak perempuan akan dapat RM1,818.18. Kali dengan 2, anak lelaki akan dapat RM3,636.36. Seorang. Mudah. Tapi bila kita tak belajar, susah. Kita rasa payah. Dan kita kadang-kadang ada seorang tu dia tahu tapi teragak-agak juga. Bimbang, takut benda ni berlaku kesilapan, takut salah kira ke, takut dia buat tu betul ke tak betul. Sebab maklumlah kematian tu berlaku sekali-sekala. Ya, betul. Nak bagi ni pula, ni baru nak belajar bagi tak. Jadi rasa orang kata kekok lah sikit. Ni rasa betul dah ni kata ni. Ada yang juga memang mari jumpa saya tu dia nak peresah je. Tapi dia buat betul. Berasa tak sedap je tu. Tapi betul hak dia buat tu ya. Sebab benda ni tak payah sangat. Satu contoh lagi, seorang mati tinggal seorang anak lelaki, 6 anak puang. Banyak sikit contoh tak apa. Seorang anak lelaki, 6 anak puang. Keguanaan. Guanaan. Ya. 1 darab 2, 2 bahagian lagi. 2 campur dengan 6. 6 bahagian puang. Jadi 8. 8 lah. 8. Lelaki 2. Hak 2 tu tak lari. Cuma pembawah je kita nak tahu. Pembawah dia tu. Per berapa. Jadi dalam kening seorang anak lelaki, 6 anak puang. Hak lelaki akan mendapat 2/8 bahagian. Anak puang dapat 1/8. Tiap-tiap seorang. Sebab apa 8? Sebab lelaki 2 bahagian. 2 campur dengan 6 hak puang. Hak puang 1. Jadi 8. Sekarang ni duit ada 18,000. Contohnya. Marilah duit berapa pun. Senang je. 18,000 bagi dengan 8. Dapat 2,250. Bila kita bagi dengan 8 tu, maknanya kali dengan 1 bahagian. 2,250 untuk anak perempuan. Kita kalikan dengan 2, 4,500 untuk anak laki-laki. Jadi, bila tahu bahagian tu, terpulanglah kepada waris-waris. Tahu bahagian dulu, kalau bagi kufar dia dapat gini. Jadi, sekarang ni nak bincang-bincang, bagi sama banyak lah. Contohnya tau. Jadi, hak lelaki pun kata lah, saya patut dapat 4,500 ni. Nak tengok balik kalau nak bagi sama ke mana.
Saya patut dapat 4,500 ni. Dia tahu. Hak puang ajak bagi sama. Abang bagi sama abang kata, abang seorang je lelaki, kita puang belaka ni. Jadi kita nak minta bagi sama. Jadi lelaki pun tengok, kalau dia bagi ikut faraid, bahagian ni 4,500. Hak puang tadi dapat 2,250. Jadi duit tadi 18,000. Duit 18,000 kalau bagi sama, bagi berapa orang? Kalau bagi sama. Seorang anak lelaki nang anak puang. Bagi 7. Bagi 7 orang. Bila bagi dengan 7, masing-masing akan dapat RM2,571. RM2,571.42. Sedangkan tadi sepatutnya anak lelaki akan dapat bagi 8 ada tak? Bagi 8 anak lelaki dapat 18,000 bahagi dengan 8 kali 2 4,500. 4,500. Kalau ikut faraid, hak lelaki dapat 4,500. Kalau bagi sama, anak lelaki akan dapat 2,571. Kan? Dia jadi kurang. Sebab tu nak kena tanya anak lelaki. Nak bagi sama banyak. Kalau anak lelaki setuju, jalanlah. Anak puang tak tanya tak apa. Sebab dia patut dapat 2,000 lebih ya tadi. 2,250. Bila bagi sama, dia dapat 2,500. Meningkat. Sedangkan anak lelaki menurun. Jadi kurang. Dah anak lelaki ni setuju tak setuju? 4,500 kalau tolak dengan 2,571, RM1,929. Anak lelaki bersetuju memberikan hak dia kepada adik-beradik dia hak puang. Itu makna bagi sama. Boleh gitu Boleh bagi tapi sama. hak lelaki ni faham lah. 1,900 ni banyak ni. Hamba tak setuju lah. Tak? Tapi oleh kerana dah adik-beradik dia belaka, dah apalah. 1,929 ni, hak ni hak saya beri kepada adik-beradik puang saya. Supaya bahagian tu jadi sama banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ni satu pengiraan yang nampak simple. Tapi ramailah juga yang minta tolong supaya dibahagikan harta duit-duit ini. Ya, kebanyakannya hak nak bagi duit lah. Jadi hak ni kalau boleh petang ni ambil lah. Ya. Ambil lah ilmu ni sikit. Beberapa soalan kalau saya tanya, cuba jawab di rumah tu. Hak mana yang ada di luar sana, duduk tengah bawa kereta pun saya rasa boleh jawab. Dah congok je. Congok je. Seorang mati tinggal 4 anak lelaki, 2 anak puang. Berapa? Lelaki dapat 2 per berapa? 4 anak lelaki, 2 anak puang. 4 kali 2, 8, campur 2, 10. Anak lelaki dapat 2 per 10. Anak puang dapat 1 per 10. Seorang mati, tinggal seorang anak lelaki, 7 anak puang. 1 kali 2, 2, campur 7, 9. Anak lelaki dapat 2 per 9. Anak puang dapat 1 per 9 bahagian. Apa-apa harta yang ada pun bagilah dengan bahagian tu. Bagi 9. Ke lelaki 2 bahagian. Kecuali nak dibahagikan selain daripada itu. Nak ada surah menyerah, nak talak menolak ke, ataupun nak bagi sama banyak ke. Tak. Jadi hak tu kemudian. Faraid dulu. Faraid tahu dah bahagian ni, okey, kita pakat nak bagi samalah. Contohnya. Ataupun kita tahu dah bahagian kita, tak apa kita pakat nak beri ke adik kita hak bungsu lah. Contohnya, dia nak belajar lagi. Boleh juga. Kita tahu dulu bahagian kita. Oh, patut kali ni kalau ikut faraid saya dapat 4,500 ni. Tapi tak apa, 18,000 ni kita beri ke adik kita lah. Hak puang kata pun gitu juga. Dia dapat 2,250. Dapatlah bahagian saya serah ke adik. Adik hak busu. Sebab nak buat dia belajar. Nak buat lain payah dah. Ambil saka ni lah. Kan? Tapi begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Sebaik-baiknya dalam apa-apa pembahagian harta pusaka kita ni, kalau boleh kita tahu dulu bahagian mengikut hukum faraid. Lepas tu buatlah, nak buat macam mana pun. Nak beri ke siapa-siapa ke, ataupun nak bagi sama ke, ataupun hak bahagian kita nak ambil separuh ke. Ada juga seorang itu. Dia tahu dia dapat 4,500, saya nak 500 je. Hak lain ni awak ambil lah. Boleh. 4,000 lagi
bagi di kalangan adik-beradik yang orang lain ni. Saya nak 500 je. Ada banyak banyak passion orang tu lah, banyak ragam. Orang boleh buat. Boleh buat. Boleh buat. Asalkan ada persetujuan. Tak boleh paksa. Tak boleh paksa. Benda ni jadi tak betul lah. Paksa nak suruh bagi sama, paksa nak suruh benda ni orang kata menyerahkan hak kepada waris-waris lain ni, dah tu tak boleh. Jadi ada lagi cara pengiraan hak yang lebih apa ni, orang kata lebih complicated sikit, lebih susah sikit. Okey. Tapi saya ni nak beri gambaran je. Cara mudah Ustaz. Isteri dan anak-anak. Isteri dan anak-anak. Hak ni kita gazet sikit ni. Isteri dan anak-anak. Poin saya hari ni untuk nak beri pengetahuan tentang hak anak lelaki, anak puang tu. Ya, ini dipanggil ansabah bil ghairi. 2 bahagian untuk lelaki dan 1 bahagian untuk puang. Tapi sekarang ni kita pergi lajak sikit kepada isteri dan anak-anak. Isteri dan anak-anak. Anak lelaki, anak puang. Dia sepatutnya kena pakai whiteboard, barulah kita akan nampak mudah pengiraan tu. Sebab ni mengira matematik. Matematik nak pakai congok, nak pakai dengar. Nak pakai dengar benda ni di alam maya ni. Kalau ada yang faham, alhamdulillah lah. Tadi memang mudah lah. Tadi boleh. Yang kedua ni kita nak ambil isteri dan anak-anak. Katakanlah si mati tinggal seorang isteri, seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Isteri dapat berapa? Ada ingat ada tu. Ada anak ni. Si mati ada anak. Isteri dapat berapa? Pada mayat dia. 1/8. Sebab ada anak. Kalau tak ada anak, isteri akan dapat 1/4. 1/4. Jadi sekarang ni bahagian isteri tu dipanggil fardu. Maknanya kita boleh tahu bahagian dia. Sebab dia tetap dah. Tetap dah bahagian dia. Si mati ada anak ke tidak? Si mati ada anak. Jadi bahagian isteri fardu 1/8. Anak lelaki dengan anak puang macam takdir lah pula. Balik kepada hak yang kita buat pengiraan tadi. Anak lelaki seorang, anak puang seorang, dia dapat ansabah bil ghairi. Jadi berapa anak lelaki, anak puang? Kalau isteri 1/8, lebihnya 7/8. 7/8 ni adalah hak anak-anak. Nak bagi berapa anak-anak? Lelaki seorang, puang seorang, bagi 3. Tak? Bagi 3. Lelaki 2 bahagian, puang sebahagian. Jadi, kita nak pembawah yang sama. Faraid ni, tujuan pengiraan ialah untuk mendapatkan pembawah yang sama. Macam isteri 1/8, anak-anak 7/8. 7/8 ni nak bagi 3. Kalau kita congok, senang. Oleh kerana anak lelaki seorang, anak puang seorang, jadi 3. 7 bahagian hak yang lebih tadi nak bagi dengan 3 tak boleh. Jadi kita kena besarkan 8 kali dengan 3. 8 kali 3, 24. 24. Pembawah dia 24. Isteri dapat 1/8 sama juga dengan 3/24. Kalau 3 bahagian anak-anak tu masuk beri kepada isteri. Ada 7 bahagian lagi. 7 bahagian untuk anak-anak. Anak lelaki dapat 2 bahagian. 7 tu 1 bahagian. Kali dengan 2, 14. Anak lelaki dapat 14/24. Anak puang 7 kali 1, 7. Pening kau dah. Payah sikit lah sebab saya pakai benda ni. Pakai cerita saja ni tak. Dia kena tengok depan tak Ustaz. Yang tengok depan juga patutnya. Tapi sebenarnya kalau mengikuti benda ni, kelas-kelas ataupun kuliah maghrib saya tu, kadang-kadang masa kita buat sampai tahap pengiraan ni, saya boleh beritahu sampai tahap kita boleh congok. Congok. Saya tak tengok buku sekarang ni. Seorang mati. Contoh. Seorang mati meninggalkan isteri, 2 anak lelaki, seorang anak perempuan. Isteri dapat 1/8. Anak lelaki tiap-tiap seorang dapat 2 bahagian. Anak perempuan dapat 1. Jadi, hak lebih ni nak bagi kepada 5.
laki 2, puan 1 bagi 5. Kita pun 5 ni kita kali dengan 8. Hak asal masalah kan. Hak yang isteri tu kan 1/8. Jadi 5 kali 8 40. 40 tu jadikan pembawah. 5 tu jadikan hak isteri. Jadi si isteri dapat 5 per 40. Kemudian dia 7 bahagian. Laki anak-anak dapat 7/8 tadi kan. 7 tu 1 bahagian. Anak laki dapat 2 bahagian. Jadi anak laki dapat 14 per 40. Anak perempuan dapat 1 bahagian. Anak perempuan dapat 7 per 40. Ni kalau nak pergi belajar kat saya ni kena bawa gula lah. Ada gula dengan gandum. Nak belajar congok cara mengira faraid isteri dan anak-anak ni. Jadi saya rasa setakat tu dulu. Kalau ambil banyak-banyak kan jadi pening. Pening. Jadi yang fokus saya tadi bahagian anak lelaki dengan anak puang tu je. Yang tu sebab ramai sangat duk datang bertanya, jadi saya rasa eloklah saya beritahu di sini pada petang ni. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan bolehlah membuat pengiraan sendiri. Tak payahlah duk pergi situ-sini duk tanya orang ni. Mana-mana yang boleh tu alhamdulillah. Wallahu alam. Untuk petang ni kita bukalah untuk talian. Ya, insya-Allah. Terima kasih kepada ustaz yang menerangkan tentang pengiraan faraid ya. Anda boleh telefon kami 62353306, 62383330 untuk bertanyakan soalan kepada ustaz berkaitan dengan faraid. Ya ustaz. Jadi kita bersama dengan pemanggil yang pertama, boleh ustaz? Boleh ya saya. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian tu? Muzaffar. Okey, Muzaffar, silakan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya satu. Satu tu kita naik motor, kita berzikir atas waktu tak. Jalan berzikir. Kita ni soal faraid. Ya. Muzaffar. Itu je tak. Okey, terima kasih Muzaffar. Ya. Okey. Nak terima panggilan seterusnya. Ya. Okey. Hello, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian tu? Orang tunggu Z. Ya, silakan Z untuk tanyakan soalan pada ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, saya. Macam ni tak, macam harta ni tau. Dia pasal harta ni lah. Ya, saya. Harta pusaka. Pusaka. Ya. Dia macam yang ni keluarga dia orang sulung. Apa ni sulung. Tapi dia bagi sulung, lepas tu orang lain tu bagi sebarang kita orang. Orang sulung ni tak bagi tak. Tak apa jelas gitu. Dia gini. Dia orang sulung ni tak bagi, orang lain boleh bagi belaka asal harta lain. Bagi harta belaka. Orang sulung ni tak boleh dia bagi seks lain. Apa tak ada. Siapa tak bagi ni? Adik-beradik. Adik-beradik. Masa tu arwah mati. Dah ayah ke mak ni? Harta ayah? Harta mak? Ayah. Harta ayah. Ayah mati dah. Lepas tu adik-beradik bagi sama sendiri tu tak wi ke hak sulung ni? Gitu. Hak lain boleh lah. Lain boleh tak. Ya. Ya. Tak kita nak jumpa balik kepada orang tak bagi ke orang sulung tu. Ya. Itu saja tak. Ya. Baik. Okey, terima kasih Z. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan ustaz. Untuk Z daripada Dungun ya. Z daripada Dungun. Sebagaimana yang kita tahu, kalaulah seorang tu mati, tinggal 5 orang anak. Sepatutnya 5-5 tu berhak belaka lah. Macam kita kira tadi lah, berapa lelaki, berapa puang. Kalau hak lelaki dapat 2 bahagian, hak puang dapat 1 bahagian. Lepas tu nak bagi guana-guana pun, terpulanglah kepada waris-waris. Tapi kalau tinggal waris, pula hak sulung pula, tak wi. Maksud bagi tu tinggal dia. Ya, hak lain, adik-adik semua buat pembahagian, tinggal seorang hak sulung. Jadi hukum dia makan harta yang tidak betul. Haram lah. Senang je jawapan dia.
Sedangkan dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta di kalangan kamu, antara kamu dengan cara yang batil. Cara batil ni cara yang tak betul. Jadi harta pusaka ni salah satu cara yang tidak betul lah kalau dia tinggal waris-waris dia. Bukan orang lain, adik-beradik sendiri. Lagi besar dosa dia. Ya. Jadi nak buat cara mana lagi kalau mana-mana yang tersilap, mana-mana yang terlepas tu, ya, yang telah berlalu, kalau boleh perbetulkan balik. Itulah yang saya boleh beritahu, ya, Cik Z. Wallahualam. Okey. Jadi kita bersama dengan pemanggil yang seterusnya, boleh Ustaz? Ya, saya boleh. Okey, kejap kita tunggu sekejap. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian tu? Abayan, cuba jauhkan sikit dari radio Abayan. Okey, silakan tanya soalan pada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki, kemudian lepas tu dia jual harta yang dia dapat pusaka tu, kemudian dia tidak beritahu kepada mak dia. Lepas tu dia buat rumah, katakan dia buat rumah katakan 10 biji, dapat kepada maknya tu berapa biji kepala mayat tu. Okey tak? Nanti dulu. Si mati meninggalkan, si mati ni ayah dia dah meninggalkan isteri. Dia meninggalkan isteri masih ada. Ada. Kemudian anak-anak berapa orang? Anak seorang je lelaki. Anak lelaki seorang je. Ya, lepas tu anak tu pun jual harta tu, dia dah beritahu pada mak dia. Lepas tu dia buat rumah, katakanlah 10 biji. Ya. Kepada mayat, kepada isteri, kepada mak dia tu berapa biji. Okey. Kita buat andaian sajalah. Ya. Kalau ada orang yang begitu. Ya. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abayan kita. Si mati dalam kes ni andaian dia lah. Okey, si mati meninggalkan isteri dan seorang anak lelaki. Jadi kita andaikan mak ayah dia tak ada, maka dalam kes ni 2 orang waris ni yang berhak. Kalau ada adik-beradik tak boleh sebab anak lelaki ada. Mak dapat 1/8. Bayin kita panggil kepala mayat. Mak dapat 1/8 dan hak bakinya boleh ke anak lelaki 7/8. Jadi kalau dia nak jual, patutnya dapat persetujuan lah daripada mak dia. Sebab bahagian mak dia ada 1/8 di situ. Jadi kalau dia jual tanpa persetujuan mak dia, mana dia jual harta orang. Walaupun mak sendiri, dia jual harta orang. Itu yang pertama. Mana di situ adalah dosa dia tu. Kalau mak dia tak reda kan. Dia kalau mak dia reda, tak apalah. Kemudian kalau lah dia dah jual, dia buat rumah pula. Dengan duit hasil jualan tu dia buat rumah. Kalau buat rumah, kalau rumah yang sama saja, kalau 8 butir, sebutir hak mak dia. Sebab 1/8. Kalau 8 butir, 8 biji rumah, hak mak dia sebiji. Kalau rumah tu dalam bentuk yang sama. Kalau nilaian dia berlainan, campur semua sekali tu, jumlah dia bagi 8. Mak dia dapat 1/8 dengan kalau berdasarkan kepada nilaian. Kalau rumah dia buat 4 butir, rumah yang sama je boleh dapat 4 pintu kan, semidi tak 4 pintu. Mak dia boleh separuh. Sebelah. Mana 1/8. Tu ya. Mak dapat 1/8, hak lebih lagi dapat anak dia 7/8. Ya. Apa-apa harta yang diperolehi adalah bahagian mak 1/8. Bagi 8. Okey, wallahualam. Okey. Hello, Assalamualaikum. Ya, siapa di talian tu? Okey, Pak Si Jeng Okey, silakan tanya soalan pada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni saya nak tanya ada satu masalah. Ya. Kalau orang tu kahwin 2 orang. Kemudian tu kalau mak dua-dua ni boleh. Semula tak pernah saat ni tu. Pasu, semula. Ya. Orang kahwin 2. Dia kahwin 2. Dua orang ni. Dua-dua hidup belaka. Mati lah suami.
Ya. Ada tak kepada mayat tu boleh kedua-dua? Ataupun 1.8 ataupun tadinya 1.4 salah 1.4 Ah. salah. Ya. Okey. Ya. Dia tu saya tu anak dua. Saya tu satu mana Ustaz? Okey. Okey. Okey, baik. Okey. Okey, bosu. Ya. Kalau seorang mati meninggalkan isteri dan anak-anak, hukum dia isteri dapat 1/8 pada mayat. Dah. Tu kalau isteri seorang. Kalau isteri dua, 1/8 tu bagi dua. 1/8 bagi dua bukan jadi 1/4, bosu. Dia jadi 1/16. 1/16 1/16 tiap-tiap seorang. Makna kalau misal kata seorang mati, dia ada duit 8,000. Isteri dapat 1,000. Kalau seorang, dia dapat 1,000. Kalau isteri tu dua, 1,000 bagi dua. Dapat 500 orang. Kalau isteri 3, 1,000 bagi 3. Dapat 333 ringgit, 33 sen seorang. Kalau isteri 4, 1,000 bagi 4, seorang dapat 2 isteri pertama ataupun isteri yang keempat. Sama je bahagian dia. Atau sama ada isteri yang pertama tu dah kahwin 30 tahun, isteri yang keempat ni baru kahwin 3 hari. Sama je bahagian dia. Sama saja. Ya. Jadi kalau isteri yang pertama tu nak bahagian yang lebih, dia boleh tuntut bahagian harta sepencarian. Dari segi faraid sama. Ya. Okey. Gitu. Wallahu alam. Okey, jadi kita terpaksa untuk menerima panggilan terakhir sebab maghrib kita awal untuk hari ni 6.59. Jadi kita terima panggilan terakhir, Ustaz, boleh? Ya, saya. Hello, Assalamualaikum. Ya, Muzaffar ke ni? Okey, soalan apa tu? Muzaffar. Kita cuma terima soalan untuk berkaitan dengan faraid saja. Bagi dua kau ni tu. Tak apa jelas ni. Tak apa jelas. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian tu? Hello? Siapa di talian tu? Okey, Ayadin. Silakan tanyakan soalan pada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya kedua ibu bapa saya dah meninggal. Kedua, dia arwah mak saya tu ada tinggal keping tanah. Tempat luar semua dalam suku ekar gitu je. Dalam gerak tanah saya tengok. Nama arwah mak saya dengan ni anak saudara dia. Tanah tu ni di bawah apa korban. Di jalan. Jadi baru ni saya pergi nak tutup tanah tu daripada sekutu saya lah tau. Anak tu ada nama arwah mak saya, tak rasa lagi. Ya. Dia kata tanah tu arwah mak saya beri ke dia tu. Ya. Saya minta surat hitam putih satu. Surat tu masih nama mak saya lagi. Ya. Jadi macam mana Ustaz? Saya nak tuntut untuk mak saya. Arwah saya ada 2 beradik lagi. Arwah abang saya dah meninggal dah. Meninggalkan anak-anak dia lah. Mak lama dah meninggal? Mak dah 20 tahun. Allah lama dah. Masa tu saya kerja di Johor. Ya. Jadi saya jalan balik di sana. Ingat? Ya. Jadi saya tak ambil cara sangat. Abang pasal begini sebab abang saya masih ada lagi. Abang saya dulu dah meninggal. Tinggal saya yang dulu sekarang ni. Tinggal adik saya. Okey. Ada apa? Saya cuba jawab.
Ayah Din tak? Agam Badak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kes ni banyak berlaku dalam masyarakat kita ni. Kes lama-lama orang kata. Kes zaman-zaman dulu ni, kadang-kadang beli tanah, dok tukar nama. Ada kadang anak beranak. Kadang-kadang orang luar dia juga beli, tapi oleh kerana dah masa dulu pakai muncaya aku caya kemung, jadi dak payah tukar nama lah. Dak masa tu tanah pun harga murah. Jadi dalam keadaan gini, bila dak tukar nama ni jadi satu timbul masalah lah. Dan dia akan jadi satu masalah sosial pula. Jadi balah pula. Jadi sekarang ni, oleh kerana masih dengan nama mak, Ayah Din cuba tutup lah. Lepas tu bincanglah dengan orang yang kata beli tu, tengoklah kalau boleh ada persepahaman lagi baik. Nak kata beli, nak kata mak jual, kita tak tahu. Dia pun mungkin nak membuktikan, mungkin tak ada bukti. Jadi kalau ada persesuaian dengan perbincangan antara dua belah pihak ni, sebaik-baiknya gitulah. Dan kalau tak ada tak ada orang kata penyelesaian dia, kalau lock gitu tak jadi juga. Sekarang ni asal nama si mati, nama mak pada Ayah Din. Pada Ayah Din boleh akad terekah. Bila Ayah Din akad terekah, pihak yang menuntut tu boleh menuntut. Dia cuba tuntut dulu, dan sekiranya perlu, mungkin jabat kawal terekah suruh bawa kes ke mahkamah syariah. Pihak yang menuntut bawa kes ke mahkamah syariah, biar mahkamah yang tentukan, biar khusus benda ni. Kalau tidak, bila tak khusus, sampai bila pun tak sudah. Orang yang memiliki pun tak boleh nak buat apa kok, sebab nama mak kita. Kita pun nak buat apa tak boleh juga, sebab orang lain duk milik. Jadi tak khusus. Kalau boleh ada perbincangan lebih baik, elakkan daripada mahkamah. Tapi kalau tak boleh juga, Ayah Din buat akad terekah, sebab dia nama mak Ayah Din. Akad terekah, orang yang nak menuntut tu dia akan tuntut. Dia buktikan yang dia beli tanah tu. Jadi pulanglah kepada pihak mahkamah untuk menentukannya. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim bin Wan Harun. Penjelasan yang cukup padat untuk kita untuk petang ini sempena program rancangan faraid pada petang ini, cara pengiraan faraid. Apa pun terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi pada 2 minggu akan datang ya. Sama-sama. Ya, apa pun kita doakan Ustaz semoga diberikan kesihatan yang baik, dapat menyampaikan ilmu lagi untuk kita insya-Allah. Apa pun terima kasih Ustaz. Terus bersama kami Radio Malaysia. Pada pendengar kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.